Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. أما بعد. Muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillahi ta'ala, kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan keizinannya kita dapat sama-sama berhimpun sekali lagi pada malam ini, setelah kita bercuti kuliah selama 2 hari, Sabtu dan Ahad. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini mendapat kebaikan, rahmat dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Terima kasih pada semua yang bersama pada malam ini di Facebook dan juga di saluran TikTok, insya-Allah. Mudah-mudahan kita teruskan share, teruskan menonton sehingga tamat siaran. Macam lama lah pula kan, sehingga tamat siaran, dan teruskan share atau komen lah. Mudah-mudahan apa yang kita nak kongsikan sedikit pada malam ini dapat kita ambil kebaikan, pengajaran dalam kehidupan kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi Ustaz tak sempat nak sebut nama-nama satu-satu, sebab nama-nama ni kita dah biasa sebut, jangan kecil hati. Kan? So mana yang Ustaz rasa Ustaz nak baca, Ustaz bacalah. Sebab Ustaz nampak ada pertanyaan daripada Kak Zah tadi. Ustaz apa khabar katanya? Sihat. Alhamdulillah. So terima kasih pada semua, daripada sahabat daripada Malaysia, Singapura, daripada Indonesia, daripada Brunei. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan pada kita. Terima kasih Kak Akmal yang juga bersama pada malam ini. Mudah-mudahan kita ucap tahniah lah pada Kak Akmal yang menerima menantu. Mudah-mudahan dipermudahkan segala urusan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik,
malam ni sahabat sekalian, terima kasih Kak Wan juga ada sekali pada malam ni, geng-geng muslimat daripada Subang Jaya. Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, malam ni kita nak tengok satu hadis. Hadis ni simple saja. Hadis ni simple saja. Dia tidak panjang dan tidak terlalu pendek, sedang-sedang lah. Tapi dia pendek je sebenarnya. Kan? Hadis ni hadis dalam kitab Imam At-Tirmizi. Dalam kitab Imam Tirmizi ada hadis ini. Baik. Anna a'rabiyan. Anna a'rabiyan. Satu hari datang seorang Arab Badui. Arab Badui ni kita sebut sebagai orang Arab pedalaman lah. Orang kampung. Orang yang betul-betul pure kampung punya. Orang pedalaman. Jadi, anna a'rabiyan qal. Satu hari datang seorang Arab Badui. Dan dia bertanya. Qala. Dia disebut qala. Kalau kita berhenti, call. Call tu macam bahasa orang putih, call. Telefon. Jawab call. Macam tu kan. Call tu sebenarnya bahasa Arab tu. Kan. Agaknya lah kan. Sebab Arab pun disebut qala. Berkata. Satu hari Arab Badui dia datang jumpa Nabi dan dia berkata, ya Rasulullah, man khairun nas. Dia tanya pada Nabi, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling baik? Canggih gak soalan Arab Badui ni kan. Arab Badui ni ditanya ke Nabi, wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling terbaik? Yang paling terbaik kan. Lalu dijawab oleh Nabi SAW. Benda ni yang kita nak sembang-sembang sikit pada malam ini. Nabi kata, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Itu jawapan yang ringkas tapi padat dan sangat cantik daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Nabi kata sebaik-baik manusia yang paling baik itu adalah mereka yang panjang usianya, panjang umurnya. Kalau kita hari ni panjang umur ni kira macam mana? Mungkin 60-an, 70-an, 80-an, 90-an atau 100-an. Ujungnya dia jadi hantu nanti. Kan? Maknanya Nabi kata orang yang baik mereka yang panjang usianya, panjang umur lah. Panjang umur 60, 70, 80 macam tu lah ada gambaran panjang umur tu. Waalaikumsalam. Apa ni? Waalaikumsalam yang memberi salam. Terima kasih banyak. So just terus stay saja dalam kuliah Ustaz. Kita kuliah santai dalam setengah jam macam tu lah, 40 minit ke, tengok keadaan. Baik. Nabi kata orang yang paling baik adalah mereka yang panjang usianya. Satu, dia bukan panjang umur je, ada syarat nombor 2 yang Rasulullah letak untuk seseorang itu menjadi manusia yang terbaik. Apa dia? Wa hasuna amaluh. Wa hasuna amaluh. Maknanya bukan sahaja panjang umur 6, 7, 80, 90 tahun, tetapi kata Nabi baik pula amalannya. Allahu Akbar tuan-tuan. Ini yang kita nak. Kan? Kita nak orang yang lagi berumur, lagi berusia, lagi baik amalannya. Ini orang yang terbaik. Jadi sahabat sekalian, apa pun yang pertama sekali kita hari ini, malam ini, wajib, saya sebut wajib bersyukur.
di atas nikmat Allah yang masih mengurniakan kita dengan kehidupan. Wajib bersyukur sebab kita masih hidup. Allahu Akbar lah. Saya percaya yang dengar-dengar kuliah-kuliah saya ni semua masih hidup. Kan semua masih hidup ni tak. Siti Jaminya, Tuan Haji Maidinnya, UTS-nya, Kak Jamilah Rahmat, semua masih hidup ni. Johnny Max kan, semua masih hidup. Jadi kita ni syukur sebab masih hidup. Bila masih hidup, maknanya kita ada peluang untuk menambah, memperbaiki amal ibadah kita masing-masing. Jadi kena ingat satu benda, usia atau umur, atau selalu saya sebut nyawa. Nyawa kita, umur kita, usia kita adalah modal pusingan kita. Umur, nyawa, usia, masih hidup ni, ini adalah modal pusingan. Nyawa yang Allah beri pada kita, umur yang Allah beri pada kita, ini adalah modal pusingan untuk kita rolling. Umur ni untuk kita rolling ke arah kebaikan, ke arah kebaikan, ke arah kebaikan, supaya ada benda yang kita boleh bawa bila kita mati bertemu Allah satu hari nanti. Jadi tolong gunakan usia kita yang terbaik dengan modal yang ada ini, sebab apa yang kita nak ialah kebaikan di dunia bersambung dengan kebaikan di negeri akhirat, insya-Allah. Itu yang kita nak. Jadi sebab itu ingat, bila Nabi kata manusia yang terbaik yang panjang umurnya, yang panjang umurnya, malam ni line okey, alhamdulillah, thank you Aurora, kan, yang panjang umurnya tetapi baik amalannya. Allahu Akbar. Jadi sebenarnya tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, sahabat-sahabat yang saya kasihi semua, Kak Yati alhamdulillah masih hidup Ustaz, cuma dah lama tak ikut kuliah live Ustaz. Tak apa, yang penting hidup lagi. Yang penting kita semua masih hidup lah. Jadi ingat, nyawa kita ni, itu adalah, saya sebut tadi apa, modal pusingan. Kita nak rolling dengan nyawa, kan. Dan tolonglah gunakan umur yang berbaki untuk menambah baik amal-amal yang kita sedaya dan semampu untuk kita buat. Allahu Akbar. Tuan-tuan, kita dah banyak tengok, kita dah banyak tengok orang yang panjang umur, tapi minta maaf saya sebut, perangai tak senonoh. Makin berusia, makin tak semayang. Makin berumur, makin tak berakhlak. Makin berumur, makin mendedahkan aurat. Tuan-tuan pernah jumpa, minta maaf saya sebut, minta maaf saya sebut, orang lelaki umur dah 6-70-an pergi pasar pagi seluar pendek, atau pergi minum kedai kopi, kedai mamak ke, seluar pendek bawa cucu. Allah, sungguh kurang sopan nampak gayanya. Kan? Dan sangat mengerikan. Allahu Akbar. Jangan tuan-tuan. Kita ni makin usia, cubalah mencantikkan lagi amal ibadah yang ada. Waalaikumsalam warahmatullahi, yang memberi salam di Facebook dan di TikTok. Allahu Akbar. Jadi teruskan share tuan-tuan. Saya tengok ramai yang masuk ni di Facebook berkat share kawan-kawan kita juga. Ustazah Jainah Indok pun ada. Ahlan wa sahlan Ustazah. Ya, seram pula bila ada ustazah tengok kuliah ustaz. Kan? Jadi malam ni tajuk kita nikmat umur. Nikmat umur, nikmat usia. Itu tajuk kita. Baik, sahabat sekalian, kita dah banyak tengok orang yang makin berumur, amalan tak apa comel,
apa tu, ibadah tak apa kemas, sayang sangat-sangat tak. Facebook pun Aurora buka, amboi kau kiri kanan kau makan kan, kiri kanan dia tengoknya Facebook dengan TikTok sekali kan. Jadi tuan-tuan, hentam ajalah. Itu mujur ada 2 channel, kalau 3 channel habis semua channel dia buka je. Jadi baik tuan-tuan ibu-ibu sekalian, terima kasih mana yang dah share, terima kasih banyak. Mudah-mudahan menambah-nambah pahala kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita kena ingat macam ni. Baik, kita kena ingat macam ni. Soalan yang ada dekat TikTok ni nanti habis kuliah Ustaz jawab kena sabar sekejap lah. Habis kuliah kita sekarang dalam 9.45, 9.50 ke pukul 10 sekarang, saya dah stop Facebook, saya corner dekat TikTok, nanti kita try jawab kalau ada soalan lah. Baik, sahabat sekalian, macam ni saya selalu sebut, kita ni makin berusia makin lemah dari sudut fizikalnya, makin berumur makin lemah dari sudut fizikal. Kita ni macam tu tak? Okey, katalah kita umur 40-an. Sekarang lah macam saya lah, saya macam 20-an kan. Buat-buat bertenang ya. 20-an ni 20 tahun dulu. 20 tahun dulu. Itu ya 20-an, sekarang ni dah 40-an dah kan. Jadi kita ni makin berumur ni makin, orang kata, fizikal tu makin lemah. Dulu masa zaman bujang-bujang kita terang-tantang dulu kan, Kak Zah tahulah kot tu, kerja kelapa sawit kan. Masa kita muda-muda dulu, pikul kelapa sawit selambeda kan. Zaman bujang dulu pikul guni beras 3-4 kampit atas bahu, steady, tak ada apa-apa kan, steady, tak ada apa-apa. Bila dah masuk 5 series, sedap sikit macam bunyi BMW kan. Bila dah masuk 5 series, 6 series kan, bini suruh pergi kedai beli telur sepapan, balik retak pinggang. Balik sapu minyak gamak Langkawi kan, pinggang dah berdenyut. Pasal apa? Pasal fizikal kita makin berusia, kita makin lemah. Jadi dia jarang orang makin berumur makin cergas, jarang lah. Fizikal kita ni Allah buat semula jadi dia, makin berumur kita makin lemah, makin tak larat, makin lesu, makin sakit. Itu fitrah dia macam tu, keadaan semula jadi dia macam tu. Jadi sebab itulah tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, apa yang penting, semakin berumur ramai juga yang jauh daripada rumah Allah. Tu Haji Ghazali sebut betul kan. Tambah pula dah COVID ni, rumah Allah pun katup lagi ya kan. Seronok setan tu, berpesta dia. Na'udzubillah. Jadi tolonglah tuan-tuan, kita ni masa muda kita kuat, bila dah berusia macam ni kita makin lemah kan. Jadi tolonglah, depan saya ni ada yang muda-muda ni, ada yang mungkin 30-an, 20-an, adik-adik kita, anak-anak, pangkat anak kita. Jadi kita nak pesan, tolonglah pulun ibadah masa muda, sebab masa tua kita dah tak daya nak buat. Dulu semayang berdiri, hari ni mungkin semayang duduk, mungkin semayang atas kursi, mungkin semayangnya baring, dah tak larat kan. Nampak? Itu depan mata kita lah, kita tengok kan. Dulu kita puasa Ramadan steady 30 hari full, tak ada hal punya kan. Hari ni dah usia-usia ni mulalah gastrik, mulalah senak perut, mulalah lenguh sana lenguh sini dah. Paling banyak penyakit Ramadan besok gastrik lah. Gastrik saya ustaz kan. Gastrik, sampai doktor kata sebenarnya gas tak apa banyak, trik aja yang banyak. Sebab tu dipanggil gastrik kan. Gas tak banyak mana pun, trik tu yang banyak kan. Malas nak puasa.
Allahu akbar, lemah kita kan. Jadi tolonglah kita guna nikmat umur yang ada supaya apa yang kita buat tidak akan tersasar. Sebab kita tak nak, tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, umur kita habis macam tu aja. Kan? Kita tak nak umur kita berlalu macam tu saja. Masa ni dia tak tunggu dah kita tau. Masa tidak menunggu kita. Ustaz kelakar lah. Kat Zainab Abdul Latif Singapura, dia kata saya kelakar. Saya memang kelakar kan. Sikit-sikit lah nak bagi hilang mengantuk kan. Lagi saya ceramah serius kan, tuan-tuan lari pula. Jadi kita buatlah lawak sikit-sikit. Itu pun kalau gelak lah kan. Sikit-sikit lah, sulam-sulam sikit, nak bagi hilang mengantuk. Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, Allahu akbar. Abang Zabaha, Assalamualaikum bang. Saya punya senior masa sekolah dulu di Rawang. Abang sihat bang? Anak-anak semua okey, alhamdulillah. Ya, mana yang saya ternampak nama-nama. Abang Ami kita, Abang Hakim, orang kuat Maybank kita. Hakikatnya begitulah. Ya bang, kita memang macam tu bang. Makin berumur kita makin lemah kan. Dah tak larat dah kita ni. Jadi tolonglah kita ambil ruang masa yang ada sekarang ni lah. Sebab masa ni dia berjalan sangat laju tuan-tuan. Kita duduk tak duduk, Covid dah setahun lebih lah kan. Setahun 3-4 bulan lah, setahun setengah lah kita kata. Sekejap kita PKP pun dah hampir setahun. Bulan Mac ni nak masuk Mac kan, dah nak setahun. Jadi masa ni berlalu begitu pantas. Sebab itu orang-orang Arab menyebut Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang bagi salam, Waalaikumsalam. Baik, orang Arab sebut al-waqtu kas-saif. Ustaz lah ni tengok makin berumur makin cantik, banyak makan jamu kot ustaz, banyak produk di pasaran. Ustaz lah ni tengok makin berumur makin cantik. Boleh jadilah kot kan. Sekarang ni orang banyak menjaga kesihatan. Alhamdulillah lah kan. Online dekat FB juga ke sekarang? Ya, FB dekat audio kuliah, Facebook audio kuliah. Mana yang baru masuk, Facebook audio kuliah. Kat Syam jauh tu, ke Ipoh tu, ke mana pula tu. Okey, sahabat sekalian, balik dari cerita kita tadi, maknanya ambil ruang nyawa kita ni, umur yang ada untuk kita beramal. Sebab kita tak tahu, yalah, hari mati pun satu hal juga kan. Hari mati pun satu hal juga. Cuma yang paling penting ialah macam mana kita nak isi saki baki umur yang berbaki ni. Kalau kita kata dulu ustaz saya bagian, itu dulu. Tak apalah. Dulu kita ada kesalahan, dulu kita ada kelemahan, dulu kita ni jahil, dulu kita mungkin nakal, dulu kita tak reti ilmu agama. Dulu, ini cerita dulu. Tapi hari ni kita dah belajar sikit-sikit, kita dah mula sedar, kita dah tahu nikmat-nikmat beragama, kita dah tahu mahal dan pentingnya agama dalam hidup kita. Allahu akbar. Kan? Penting. Jadi itu sebablah kita kena mengaji macam ni tak? Sebab kita tak nak umur kita shoot, dia kona masuk Facebook, dia isytihar dekat TikTok, dia kona masuk sini. Untung lah orang yang ada Facebook ada TikTok kan, dia boleh kona-kona mana dia nak pergi. Tak kisahlah, janji dengar sudah kan. Masuklah Facebook ke TikTok ke, sekejap habis Facebook kona TikTok pula. Kan, sekejap lagi ustaz nak menyembang kat TikTok pula. Kita nak rakyat, nak muda kan. Tumpang lalu, sila. Waalaikumsalam. Baik, jadi tuan-tuan, kita ambil pendekatan macam tu sebab kita tak nak umur ni berlalu begitu saja. Sebab orang Arab kata al-waqtu kas-saif, masa seperti sebilah pedang. Masa itu seperti sebilah pedang.
Kalau kamu tak potong dia, dia akan potong kamu. Kalau kita tak potong masa tu akan tinggalkan kita. Dia akan potong kamu. Allahu Akbar. Kan? Jadi sebab itulah tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, pentingnya pada kita hari ni untuk grab masa tu. Kalau kita asyik menjawab, nantilah dulu Ustaz, nantilah dulu, besoklah, tunggu minggu depan lah Ustaz, tunggu pencen dah baru nak bertaubat. Kok iya kok iya pencen, kok sempat pencen tak? Kalau tak dan macam mana? Kan? Assalamualaikum Ustaz, maaf lambat masuk. Hot mama, tak apa. Kan? Ustaz pun relax-relax, kita start 9 suku tadi, 9.20 macam tu lah, terlambat sikit 5 minit. Jadi tak apa, kita akan on aja, tak ada masalah. Masa tidak menunggu kita. Kak Maria Chan cakap daripada Singapura. Betul. Kita, sebab tu saya selalu sebut kan, kadang-kadang kita heran tengok ada orang dia boleh kata saya tak reti lah Ustaz nak buat apa masa lapang. Kepala otak kau kan kasar sikit no. Kepala otak ada. Jadi tuan-tuan, mana boleh kita kata saya tak ada masa, saya tak reti nak buat apa Ustaz masa lapang. Tak pijan new base ni baru follow Ustaz. Sila. Sila. Siapa yang baru-baru nak follow saya, silakan. Yang dah lama pun janganlah merajuk, follow lah saya juga kan. Kita berukhuwah kerana Allah Ta'ala tak? Kita berkongsi ilmu kerana Allah. Saya sayang anda semua sebab kita semua ni orang Islam. Kita tak nak orang-orang Islam kita, bukan saya kata saya baik, bukan saya kata tuan-tuan pun dah baik sangat, tak. Kita ni sama-sama kita sama-sama memperbaiki. Kita baiki diri kan. Kita sama-sama orang kata muhasabah, perkemaskinikan balik. Kita sayang orang Islam kita. Sayang tuan-tuan, kita kesian kan. Kalau ada orang-orang Islam kita yang yang terlajak, yang nakal, yang buat dosa, sebenarnya mereka tak kesian diri mereka sendiri. Itu yang sayang tu kan. Jadi sebab itulah tugas kita ambil peluang-peluang yang ada supaya kita jangan menyesal di kemudian hari kan. Saya dah sebut dah banyak kali, sahabat-sahabat sekalian. Alamak, ada doktor Doktor Preti Pijab. Doktor jap, namaku di hatimu. Mana satu doktor ni, saya pun dah confused. Tak apalah kan, tak kisahlah doktor ke, ustazah ke, engineer ke, siapa, frontliner ke, Aurora kan. Tak kisahlah. Kita raikan semua sahabat yang ada dan doakan saya sihat untuk meneruskan dakwah dengan cara macam ni lah. Ya, mana yang ada ruang kita gunakan, insya-Allah. Kita kongsi kerana Allah kan Ustaz. Ya betul, hidayah. Kita share saja kan, kita kongsi-kongsi kebaikan, sebab kita tak nak, sayanglah tuan-tuan kan, kita terkejut juga bila kita baca sehari dua ni kan, keluar dalam TV, keluar dalam berita student kita ni nombor 3 tau dalam website Sugar Book, yang Sugar Daddy tu, yang tengah kelang-kelang kabut kerajaan sekarang ni kan. Kita minta supaya laman web itu ditutup. Terlalu banyak student universiti itu yang dilaporkan. Kita tak tahulah kebenaran tu, tapi itu yang dilaporkan kan. Sebab nak cari duit poket apa semua kan, na'udzubillah, Allahu Akbar. Saya percaya anak Melayu kita ramai lah kalau macam tu nak. Itu yang kita risau sebenarnya. Jadi kita nak selamatkan mereka ini kan. Kadang-kadang mengajinya tinggi hebat, tapi ialah dari sudut akhlak, perangai kan, itu yang kita risau. Sebab itu ulama kata akhlak itu sentiasa mendahului sugar baby. Sugar baby, sugar, macam-macam sugar lah kan. Macam-macam sugar lah kan. Kesian tau, kita mak ayah di kampung mengharapkan anak-anak berjaya.
Sila-sila yang baru masuk, silakan, tak ada masalah. Ya. Daripada Malaysia, Indonesia, Singapura, ahlan wa sahlan, selamat datang. Kita share-sharekan, mudah-mudahan ramai kawan-kawan kita boleh tengok. Jadi mak ayah di kampung hantar anak universiti dengan susah payah kan. Dengan orang kata apa, membanting tulang 4 kerat, cari duit yuran apa semua. Tak tahu anak di KL, Allahu Akbar, macam-macam kerjanya kan. Bukan saya nak tuduh semua ya. Segelintir lah kot. Kita anggap segelintir kecil. Sejumlah yang sangat kecil lah kita buat andaian sangka baik begitulah. Kan? Tapi nampak masalah ni agak kritikal. Dia dah jadi satu masalah negara. Jadi kita hati-hatilah. Sebab itu Islam mendidik kita dalam konsep tarbiyatul aulad, pendidikan anak-anak. Zaman pijak belajar ramai student cari duit macam tu, Allahu Akbar kan. Itulah risau juga kita memang, sebab yalah kita kadang-kadang terdesak kan. Tambah anak muda pula jenis orang kata apa, bukan akal pendek apa, jenis tak mikir panjang. Akal pendek pula lah kan. Jadi apa yang paling penting, Allah, saya pun seram sejuk lah nak sebut benda-benda macam ni kan. Kita risau sebab anak Melayu kita kan, yang kita sayang, anak-anak jiran kita, anak kawan-kawan kita, anak saudara mara kita, bukan orang lain pun. Jadi mereka-mereka ni betul lah Abang Makno kita kan, kebanyakan mereka ni yang tinggal solat kan. Yalah, dia tak jaga hubungan dengan Allah. Asas ilmu agama pula tak ada. Asas basic kan, basic tu tak ada. Lepas tu sekarang ni semua nak hidup mewah kan. Itulah, tak peduli halal haram. Allahu Akbar. Terlalu mengikut zaman. Betul Aurora kan, terlalu mengikut peredaran zaman. Orang kata nak up to date. Orang nak ni, kalau saya sebut jenama kan kena marah pula, tak payahlah. Kan, orang nak handphone bagian, dia pun nak handphone bagian juga. Orang Perak kata apa, biar apa-apa asal bergaya. Macam tu kan, biar apa-apa asal bergaya. Itu bahaya tu kan, na'udzubillah. Jadi kita kena hati-hatilah sahabat-sahabat sekalian. Yang paling penting, Alhamdulillah, terima kasih semua sahabat yang masuk Facebook, TikTok. Raikal, terima kasih Kal, Rahaikal, orang Johor kita, terima kasih banyak kan. Jadi okey, kita teruskan sikit lagi. Josh Amin, pegangan untuk mencari materialistik kerana persekitaran dan suka membandingkan. Asas agama kurang, dugaan untuk kita juga ibu bapa dan orang tua. Betul bang? Allahu Akbar kan. Environment satu, ni apa, persekitaran kan. Persekitaran main peranan. Lepas tu trend semasa kan, mengikut trend. Kita boleh ikut trend, tapi kena tengok trend apa trend yang kita nak ikut, dan sesuai ke tidak trend itu, agama benarkan atau tidak. Macam hari ni kita tengok trendnya media sosial. Okey, agama membenarkan, asasnya harus Facebook harus, Twitter harus, Instagram harus, Telegram harus, Facebook harus, TikTok harus, semua harus makna boleh main, boleh buka akaun apa semua. Tapi dia boleh jadi haram kalau kita dedah aurat, kita berjoget lah dalam tu, kita sebar fitnah, itu akan jadi haram. Tapi kalau kita share kuliah macam ni, kita postkan kata-kata ulama, kata-kata hikmah, kita up ayat-ayat Quran kan. Saya dah pesan dah tengah hari tadi. Tengah hari tadi saya ada live sekejap dekat TikTok. Sorry lah game Facebook nah. Saya ada live sikit. Jadi saya pesan kan tengah hari tadi, mulai besok, dan saya dah buat dah semalam, tolong, sebab kita nak membudayakan benda ini, tolong semua yang ada ni, saya nak suruh berjanji tak nak lah, tapi sedaya upaya kita cuba sebar-sebarkan. Mulai besok, kalau Ustaz tengok tag ya, kalau Ustaz apa tu, baju kotak smart. Dia ingat baju kotak Ustaz tadi. Baju hijau kotak Ustaz, hari ni jubah hijau lah kan, Cik Ina. Baik, pasal puasa dengan solat istikharah kan, buat-buat bertenang. Yang tu nanti kita akan bincang kemudian. Baik, Ustaz nak sebut apa tadi?
Allahu Akbar, aku dah terlupa dah ni. Apa dia Ustaz nak cakap tadi? Tolong ingat jap. Apa benda tu? Tolong, lupa. Ustaz nak cakap apa tadi? Pasal la ilaha illallah. Tengah hari tadi. Apa dia? Kala Zuhur. Pasal ni. Mulai besok. Mulai besok. Okey nah. Tolong kita up sikit dekat Facebook kita ke Instagram. Countdown Ramadan. Countdown Ramadan. Kan? Start besok, tuan-tuan tulis Ramadan 56 hari lagi. Mulai besok lah. Hari ni 57. Mulai besok Ramadan 56 hari lagi. Macam tu. 56 hari lagi. Countdown. Lusa 55 hari lagi. Boleh? Kan? Biar kita wawarkan. Biar orang baca Facebook, Instagram ni nampak, oh Ramadan. Lagi berapa hari. Biar masuk dalam kepala orang Islam ni Ramadan. Ingat nombor tu. Besok 56 hari lagi. Start esok lah. Kan? Mulai besok kita update. Saya dah update start semalam lah. Semalam 58, hari ni 57, besok 56. Boleh no? Ataupun pagi-pagi tu pergi dekat Facebook saya Rahim Nasir ataupun Ustaz Rahim Nasir, copy je. Copy paste sajalah. Kan? Saya dah tembak masuk tiap-tiap hari lah insya-Allah. Tiap-tiap pagi pun saya masuk mutiara kata, kan, kata-kata hikmah saya masukkan. Tiap-tiap hari saya masuk. Bukan saya punya kata-kata tau. Jangan kata saya ni mandai-mandai, ustaz ni hebat lah. Tak ada. Aku tak reti apa pun, kan. Saya ni bolehlah sikit-sikit dan saya pun ambil copy paste lah. Yang mana benda baik tu kita copy paste. Baik. Okey, countdown Ramadan start besok. Okey, Kak Wan boleh share Kak Wan ya. Kak Wan rajin ikut Facebook saya kan. Boleh share je. Copy ke share ke tak kisahlah. Nak copy pun halal, nak share pun halal. Semua boleh buat. Tiru bulat-bulat ke buatlah apa benda pun. Tak. Sebab apa? Sebab bila masuk Rejab, kan, ni dah 2-3 hari Rejab. Rejab ni sebenarnya kata ulama adalah signal. Allah hantar satu isyarat nak ingatkan kita Ramadan semakin hampir. Nak ingatkan kita Ramadan semakin hampir. Signal tu Allah hantar. Signal ni kan isyarat awal. Macam kita nak keluar simpang, masuk simpang kan bagi signal kan, isyarat awal. So Rejab itu sebenarnya isyarat awal. Tapi kadang orang terlupa kan. Jadi itu nak kena remind tiap-tiap hari tu. Start besok kita buat 56 hari lagi, 55 hari lagi. Buatlah ayat comel-comel sikit kan. Lepas tu kita tembak dalam Facebook ke mana, insya-Allah. Sebab apa? Sebab sahabat Nabi dia buat macam tu. Cara dia buat macam mana? Terima kasih kita punya chip Mr. Simen kita yang bersama pada malam ni. Alhamdulillah bang, terima kasih bang. Walaupun terlewat sikit tak apa, kita sambung kejap lagi, ada lagi kan. Jadi ingat sahabat Nabi zaman mereka dulu lagi sebulan dua macam ni lah. Ni lagi 2 bulan kan, lagi sebulan 2 tak kisahlah, lebih kurang waktu-waktu macam ni. Katalah Saidina Umar dia berjalan, dia jumpa sahabat lain, dia sembang, nanti ujung dia akan sebut, jangan lupa Ramadan lagi berapa hari. Dia akan sebut tu kan. Itu sahabat Nabi. Dia ingat, jumpa orang ni ingat Ramadan dah dekat Ramadan dah dekat, supaya dalam 2 bulan awal ini kita nak, orang kata, ambil aura, kan jadi aurora. Kita ambil aura Ramadan. Kita nak sedut aura Ramadan 2 bulan sebelum dia datang. Boleh macam tu. 2 bulan sebelum dia datang. Jadi sebab itulah sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, jom kita sebar-sebarkan kebaikan ini, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah membantu kita, Allah panjangkan usia kita,
Allah beri kebaikan pada kita, insya-Allah, no? Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Baik, jam dah nak pukul 10. Last sekali Ustaz nak habiskan dekat Facebook ni. Yang TikTok boleh bertahan sekejap, no? Nanti kita sambung sekejap di TikTok. Cuma Ustaz nak sebut macam ni. Sekarang countdown lah Ustaz. Ya. Kak Zah tersedak aura-aura kat TikTok, dia kata. Kak Zah pun kat Facebook pun boleh tahu aura-aura tersedak dekat TikTok. Jangan main-main. Glamour. Baik, macam ni kesimpulan akhir. Pertama sekali ialah manfaatkan umur kita yang ada. Manfaatkan segala usia kita yang ada, insya-Allah. Ya, insya-Allah. Yang kedua, sahabat sekalian, kita masih berada di bulan Rejab, dan 2 bulan lagi insya-Allah dengan izin Allah Ramadan. Harap-harap Ramadan tahun ni tak sama macam tahun lepas, kita dapat berjamaah di surau masjid, insya-Allah, amin ya rabbal alamin lah, insya-Allah. Mudah-mudahan, kita doa yang terbaik, ya. Jadi untuk semua, Ustaz sambung kat TikTok. Ya, saya sambung kat TikTok. Kita nak raikan kawan-kawan TikTok, sebab kita pun baru dekat TikTok kan. Kita nak berkenalan, nak kenal-kenal ramai kawan lagi. Kita nak share kebaikan, macam itulah kan. Sembang-sembang aja, tak ada apa pun, insya-Allah. Okey. So terima kasih banyak pada semua yang bersama malam ni, Facebook ke TikTok. Terima kasih banyak-banyak. Mudah-mudahan adalah sedikit manfaat yang dapat kita ambil daripada apa yang saya sharekan tadi, insya-Allah. Apa pun, terima kasih pada semua yang sentiasa support kuliah-kuliah kami, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, kan, kuliah maghrib, kuliah subuh, kuliah isyak, kuliah duha, kuliah muslimat, segala kuliah. Ada je tuan-tuan ibu-ibu sekalian dah. Alhamdulillah, saya pun tumpah seronok dan gembira sebenarnya. Sebab tuan-tuan masih bersemangat untuk menadah kitab, mengaji ilmu, cari bekalan, kan, insya-Allah. Jadi jangan lupa, kita sambung malam besok kuliah biasa saya, kuliah biasa kita lah, pukul 9 suku malam besok, macam biasa 9 suku, insya-Allah. So terima kasih pada semua Kak Wan. Jangan jemu join live Ustaz malam-malam. Kalau Kak Wan free, boleh join lagi kan. Lama tak menyembang dengan Kak Wan. Kak Wan ni hebat ni kan. Pernah ikut saya pergi haji tahun 2010 kalau tak silap kan Kak Wan. Pergi haji sekali, saya bawa dengan jamaah lain lah masa itu. Alhamdulillah. Baik, kita jumpa malam besok. Terima kasih. Yang baik, yang benar daripada Allah. Yang kurang, kelemahan diri saya sendiri. Kita tangguhkan dulu untuk Facebook ni dengan URL macam mana nak join TikTok. Syarat dia pertama, buka akaun TikTok, daftar dulu dengan TikTok, dan lepas tu carilah nama saya Ustaz Bambam. Ustaz Bambam, satu perkataan. InsyaAllah nanti jumpalah kat situ. Nama canggih sikit lah kan. Nama biasa URN, nama TikTok Bambam, macam itulah. Kita kona-kona aje. Orang yang sama. Orang yang sama. Syuhada, jangan tersenyum sangat. Okey, terima kasih semua. Kita tangguh dulu majlis dengan tasbih kafarah, suratul As dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'ana haza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina
شقيا ولا محروما ولا مترودا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان يا أكرم الأكرمين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, geng TikTok, sekejapnya kita say bye-bye dulu dekat geng Facebook. So kita jumpa malam besok, insya-Allah.